Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sekali saya terus mengajak para pendengar IKIM untuk kita berusaha tingkatkan kesyukuran kita pada Allah. Kerana nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita suatu yang tak terhitung. Cuma dalam apa yang kita lihat, ulama telah membahagikan nikmat ini kepada dua. Satu dipanggil nikmat duniawi, satu lagi nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi ini terbahagi pada dua, iaitu satu dipanggil nikmat duniawi wahbi, iaitu nikmat dunia yang dianugerahkan. Seperti apa yang kita lihat, roh masuk ke jasad kita, mata yang boleh melihat, telinga yang boleh mendengar, otak yang boleh berfikir. Ini dia nikmat duniawi wahbi, nikmat dunia yang dianugerahkan. Di sana ada satu lagi nikmat dipanggil nikmat duniawi kasbi, nikmat dunia yang perlu diusahakan. Dia lain. Satu kita dapat free, satu kita kena usahakan. Contohnya kesihatan badan. Ini kita kena usaha. Kita tak boleh tunggu kita nak jadi sihat, kena usaha. Ataupun nikmat kecantikan badan pun kena usaha. Kita kena buat bagi elok nampak isteri, suami akan nampak terpikat hati suami. Maka itu nikmat adalah kasbi, kena usahakan. Begitu juga dengan jawatan dunia, dengan harta dunia. Dan tak lupa nikmat kasbi yang kena usaha ni ialah nikmat pembentukan sifat. Kita kena usaha bentuk diri kita syukur sentiasa, sabar sentiasa, simpati, kasih sayang. Ini nikmat yang kita usaha. Termasuklah kekusyukan dalam solat. Itu adalah satu daripada nikmat kasbi, nikmat yang perlu diusahakan. Jangan kita kata ini nikmat Allah bagi free, tak. Perlu ada usaha. Adapun nikmat ukhrawi, nikmat akhirat, yang paling besar ialah Allah berikan kita keampunan. Yang kedua, Allah berikan kita keredaannya. Yang ketiga, Allah angkatkan darjat kita di akhirat. Jadi untuk tajuk hari ini kita nak perkatakan tentang salat qasar. Jadi subhanallah, kita kalau lihat di sini betapa Allah nakkan kita sentiasa berhubung dengan Allah. Salat ni sebenarnya dia satu keluhan. Kita ni macam orang kata kalau budak kecil dia manja dengan ibu. Apa-apa je dia menjerit, menangis, dia panggil ibu, ibu. Kita macam itulah. Kita mesra dengan Allah. Apa masalah kita rujuk, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak senang ke, tak sihat ke, sempit hidup ke, rezeki tak ada ke, kena tipu ke, dan berbagai-bagai masalah. Balik kita pada solat, walaupun kita dalam perjalanan. Maka bagi kita yang dalam perjalanan, subhanallah, Allah berikan kita kemudahan. Kita boleh ringkaskan. Daripada solat 4, kita boleh buat 2. Kerana solat qasar ni hanya tertumpu kepada solat yang jenis 4 rakaat. Kita jangan qasar maghrib, tak boleh. Yang kita qasar subuh, tak ada. Tapi zuhur, asar dan isyak kita boleh qasar dengan beberapa syarat. Yang penting sekali ialah kita perlu faham, solat qasar ini hanya diberi kepada mereka yang status dia musafir. Kalau kita duduk di rumah, kita tak boleh buat. Walaupun kita dibenarkan untuk jamak, kita akan pergi nanti satu hari kepada tajuk jamak. Ada jamak ketika sakit. Kita tak boleh nak bangun, kita dah terlantang, dah tak boleh nak bergerak. Kita boleh buat jamak, tetapi qasar tak boleh. Qasar ni hanya untuk mereka yang berada dalam perjalanan. Dan perjalanan pula kita ada 4 jenis perjalanan. Perjalanan yang pertama ialah perjalanan yang wajib. Seperti kita pergi haji yang kali pertama, pergi umrah kali yang pertama, itu wajib. Ataupun pergi menuntut ilmu fardu ain, itu wajib. Ataupun perjalanan yang sunat, seperti kita pergi menziarahi ibu bapa, sahabat andai, alim ulama dan sebagainya. Ataupun perjalanan yang harus
untuk kita mencari rezeki, bisnes, meeting sana, meeting sini, bawa barang, beli barang. Ada orang berulang alik Malaysia ke Tokyo, Malaysia ke Beijing, berulang alik. Bukan dunia hari ini dah begitu dekat. Kalau dulu orang pergi Mekah naik kapal 15 hari 15 malam, sekarang ni 7 jam kita dah sampai dekat Jeddah. Jadi ini semua adalah kalau perjalanan bisnes harus, ataupun perjalanan yang makruh, seperti perjalanan berseorangan. Kita seorang-seorang hilang, tak ke mana pergi, itu makruh, tetapi masih boleh kita kasar. Cuma jangan haram. Haram ni apa? Perjalanan kerana maksiat. Dia memang niat dia nak pergi, nak katakan nak minum arak, ataupun nak membunuh, ataupun nak buat sesuatu yang diharamkan, maka itu tak boleh kasar, tak boleh jawab. Ataupun dia pergi kerana nak lari daripada bayar hutang. Ada orang bila sampai masa duit dah ada, boleh bayar hutang, tapi tak nak bayar. Berhutang pandai, bayar tak pandai. Ini pun banyak juga. Maka itu tak boleh dia melakukan kasar. Okay. Baik, itu dia mukadimah kepada tajuk kita untuk rakan-rakan pendengar, iaitu solat kasar, yang mana antara tajuk yang paling banyak Ustazah kita terima persoalan. Dan insyaAllah kita akan buka talian 0362051500. Sekali lagi 0362051500, atau menerusi Facebook www.facebook.com/ikimfm. Dan kita akan kembali selepas rehat seketika. Jangan ke mana, terus bersama IKIM FM. Kawan-kawan saya selalu tanya, macam mana nak carikan pejabat tempat yang paling menyeronokkan? Mudah saja. Pertamanya, anda mesti benihkan rasa cinta dan sayang pada tempat kerja anda. Pastikan tempat anda kemas dan bersih. Kalau ada bajet lebih, belilah pewangi dan hias tempat anda dengan gambar anak, suami atau isteri anda. Satu lagi, jangan cari musuh di pejabat. Pasti anda akan seronok bekerja. Tapi jangan sampai lupa balik rumah pula. Pejabat rumah kedua je. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Ya, kembali bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Anda sedang mendengar rancangan Tahsinul Ibadah bersama Ustaz Fazli Al-Yamani pada pagi ini, berkongsi berkenaan tajuk solat kasar. Alhamdulillah. Dan Ustaz, mungkin kita kongsikan soalan melalui Facebook. Yang ini saya petik daripada minggu lepas, kerana hampir setiap minggu kita menerima soalan berkenaan solat jamak dan kasar. Marani Uthman bertanya, Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya dengan Ustaz, sekarang kalau pergi mana-mana banyak ada kemudahan untuk solat, ada surau dan masjid. Adakah kita masih boleh membuat solat kasar jamak? Tak salah ke Ustaz, sedangkan ada kemudahan? Silakan. Kita kata bahawa ada beberapa kedudukan yang kita kata kasar adalah afdal. Sebagai contoh, kalau perjalanan kita melebihi 3 marhalah. So, 3 marhalah ni dalam jumlah dia ialah 123 km. Kalau lepas jarak ini, maka kita afdal melakukan kasar daripada kita buat tamam. Kalau perjalanan 123 km lebih, kerana di sana ada mazhab yang mewajibkan, sebagai satu sikap kita meraih mereka, maka kita buat kasar. Yang kedua, kita jangan ada rasa tak suka kasar. Kalau kita rasa aku ni tak suka lah, di situ kasar kena. Yang ketiga, kita jangan ragu-ragu tentang dalil sah kasar. Memang ada kasar ni sah. Kalau kita rasa ragu, boleh ke kasar? Kita kasar. Dan yang keempat, kita jangan ikut orang yang solat tamam. Kalau orang yang kita tak ikut orang yang solat tamam, maka kita boleh kasar. Kalau tidak, kita kata dalam keadaan biasa perjalanan kita, kalau kita memang tahu boleh kasar, tapi kita nak buat tamam. Terutama kemudahan kereta yang kita pandu, kita tak terkejar dengan masa dan kita boleh berhenti dekat masjid. Kita boleh ikut jemaah. Sekarang ni Alhamdulillah, dalam perjalanan kita boleh masuk mana-mana kawasan. RNR ke, ataupun ke kawasan-kawasan jalan yang masjid, Alhamdulillah saya rasa makmur. Ada Zuhur, ada Asar. Tak ada alasan kita kata saya singgah masjid kosong, tak ada orang. Tak, saya rasa ada. Alhamdulillah, masjid-masjid tambah kalau di bandar memang begitu makmur. Zuhur ada, Asar ada. Jadi kita berhenti solat ikut tempatan. Maka itu adalah yang terbaik. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita terima pemanggil kita. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Silakan soalan anda. Assalamualaikum. Ya, sedang ke udara. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ya, teruskan.
Wan Nur daripada Ampang. Wan Nur, teruskan soalan. Ya. Ya, teruskan soalan kepada Ustaz. Kena matikan radio ya. 0362051500. Assalamualaikum. Hello, siapa di talian? Waalaikumsalam, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Teruskan. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mendengar anda, teruskan soalannya. Hello, Assalamualaikum. Aha, tak berapa jelas talian kita pada pagi ni. 0362051500. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ya, saya Puan Ros dari Ampang. Okey, teruskan soalan untuk Ustaz. Hello. Ya, teruskan soalan. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Talian kita tak berapa jelas pada pagi ni Ustaz ya. Mungkin Ustaz nak sambung sikit tentang solat kasar. Jadi bila kita kata tentang solat kasar tadi, yang pertama kita kata mesti jelas kita punya perjalanan. Kerana sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Jadi jangan ada sesuatu maksiat. Kemudian dia ada 3 kategori sebenarnya. Perjalanan kerana maksiat, sebagai nak merompak katakan. Saya. Ada kadang-kadang orang pergi jauh nak merompak ataupun mencuri, ataupun perjalanan macam kita kata maksiat, sebagai contoh isteri lari tinggal suami. Ini pun maksiat. Ataupun orang yang kita kata patut bayar hutang, lari tak bayar hutang, ini maksiat. Jadi perjalanan ni tak ada kasar, tak ada jamak. Ada perjalanan yang berlaku dalamnya maksiat. Niat dah betul, tiba-tiba benda lain berlaku. Jadi kalau itu tak ada masalah, boleh kasar, boleh jamak. Jadi kita kata perjalanan tu mestilah suatu yang bersifat harus, jangan kerana maksiat. Dan kemudian perjalanan mestilah kita kata jarak dia sekurang-kurang 2 marhalah. Iaitu 82 km, tak boleh kurang. Dan mesti pengiraan 2 marhalah ini bukan kira daripada pintu, bukan kira daripada gate rumah kita, tapi kira daripada tempat yang paling hujung. Kalau kita duduk di satu kampung 10 rumah, rumah yang ke-10. Kalau kita duduk di satu bandar ada 100 rumah, rumah yang ke-100. Kalau duduk di Kuala Lumpur, rumah yang ratus ribu, daripada ratus ribu rumah lah. Kita kira dia punya ujung dia. Kemudian kita mestilah pastikan niat untuk solat kasar ini berlaku dalam takbir. Dia tak sama dengan jamak. Jamak kita boleh niat daripada takbir sampai sebelum salam. Tapi kasar tak, dia mesti dalam takbir. Kalau kita angkat tangan, sahaja aku solat fardu zuhur kasran, ataupun sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat, maka itu mesti niat. Kalau kita takbir sudah Allahu Akbar, baru teringat, maka kita tak boleh lagi kasar. Kalaupun kita batalkan dan kita nak takbir semula, tak boleh, kerana kita sudah ambil satu tanggungjawab untuk menyempurnakan solat. Maka kita kena buat dah 4 rakaat seperti mana yang kita lakukan tadi. Baik. InsyaAllah kita terima pemanggil kita. Kita cuba sekali lagi. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Siapa di talian? Kita terima soalan daripada Facebook kita yang bertanya, Syahrizania, kalau solat kasar boleh, adakah solat kasar boleh dilakukan selepas keluar rumah walaupun masih dalam kawasan tersebut? Maksudnya bila dah keluar dari rumah pada paginya dan menumpang rumah kawan sebelum memula perjalanan pada sebelah petang, bolehkah solat kasar di rumah kawan sebelum perjalanan? Seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa antara syarat kasar kita mesti melepasi kawasan, iaitu kawasan yang kita tinggal bergantung kepada dipanggil sama ada bangunan ataupun tembok. Jadi kalau sekarang ni di Malaysia kita tak ada tembok,
Kita hanya ada bangunan dipanggil emran. Kita kena melapasi. Kalau macam saya sebut tadi juga, kalau katakanlah satu kawasan itu rumahnya sekitar 100 biji, keluar daripada 100 biji. Kalau keluar daripada rumah itu kawasan taman yang ada, yang bersangkut paut satu taman dengan satu taman, sehingga 10,000, 100,000, maka itulah kawasan kita. Jadi kalau rumah sahabat kita yang kita pergi, rakan kita keluar rumah kita pergi menumpang sekejap. Kerana rumah dia kebetulan dekat dengan airport. Maka macam contohnya, kita duduk di Kampung Baru, pergi ke kawasan Kelana Jaya atau Subang, nak pergi Subang airport dekat je. Jadi kita ingat besok pagi suruh hantar je ke airport. Tapi itu masih dalam Kuala Lumpur. Maka kita tidak boleh kasar, kita tidak boleh jamak. Melainkan kalau kita kata KLIA sana dah putus jauh, maka kita pergi ke Sepang, kawasan berdekatan, nilai yang sudah putus daripada KL, maka itu boleh, tak ada masalah. Ini satu lagi persoalan yang sering ditanyakan Ustaz. Salam Ustaz, bagaimana dengan solat kasar jamak kepada orang yang balik kampung tapi ada niat untuk tinggal di kampung lepas pencen? Jadi kalau orang yang masih mempunyai satu niat yang mana dia datang ke bandar ni sekadar untuk menjalankan kerja, tugas dia, akan pencen bila sampai masa dia pun ada rumah di kampung, ada tanah di kampung, ada kebun di kampung. Jadi mungkin dia menetap di bandar ni sepanjang kerja 40 tahun, 30 tahun, bila sampai masa pencen balik, maka dia dikira mustautin di kampung, bukan mustautin di bandar. Ya, walaupun dia ada rumah di sini tapi dia hanya menetap seketika. Dia dikira mukim di bandar, mustautin di kampung. Jadi bila dia balik di kampung, dia tak boleh kasar, dia tak boleh jamak. Berlainan dengan satu orang yang hanya balik kampung sekadar ziarah orang tua saja. Dia dah habis dah beli rumah kat sini, anak-anak pun dah menetap, belajar semua dah di bandar, balik sekadar ziarah 2-3 hari, datang balik rumah dia di bandar. Maka orang ni boleh. Dia berbeza. Orang yang nak menetap di kampung dikira mustautin, maka dia tak ada kasar, tak ada jamak. Baik. Ini pula soalannya, kita dah jamak solat asar bersama Zuhur, tapi bila sampai di rumah waktu asar belum masuk, apakah kena solat asar semula? Jawapannya, kalau kita dah buat dalam perjalanan, katakanlah kita melalui highway, sebelum masuk Kuala Lumpur kita dah sampai kawasan Rawang ke ataupun atas sana Tanjung Malim ke, Zuhur dah masuk, kita berhenti buat Zuhur dan asar siap. Kemudian kita sampai KL, jalan pula reda, tak ada masalah, tak ada jam, terus sampai rumah pukul 3. Asar belum masuk. Nanti sekejap lagi asar pun azannya berkumandang. Maka macam mana solat? Kita tak perlu ulang. Solat yang kita buat tadi sudah sah dan kita tak perlu nak mengulangi solat. Rehat je lah, tidur je lah sampai maghrib, nanti bangun buat maghrib je. Baik. Dan seterusnya Ija Dungun bertanya, Assalamualaikum Ustaz, soalannya, jika bermusafir selama 5 hari dengan memenuhi syarat musafir mengikut syarat, pernah dengar seorang ustaz berkata boleh jamak dan kasar untuk 3 hari yang pertama sahaja, 2 hari lagi yang berikutnya solat seperti biasa. Tak, kalau kita kata macam ni, kalau perjalanan 5 hari berterusan, seperti contohlah hari ni ada perjalanan laut, pelayaran. Saya pernah tengok kalau di Indonesia kita naik kapal, ada ketika sampai 10 hari kita berada di atas air, kapal terus jalan. Maka sepanjang tu kita boleh kasar, boleh jamak. Kalau kita tengok mereka yang bekerja dengan kapal, naik turun kapal dia sampai 3 bulan, boleh kasar, boleh jamak. Ataupun kalau saya tengok juga dalam pengalaman di India, kita naik kereta api daripada selatan ke utara, 7 hari 7 malam. 7 hari kereta api, dia akan tukar itu, tukar ni, kita jalan, terus jalan. Selama 7 hari 7 malam. Boleh kasar, boleh jamak. Tapi kalau kita berhenti di satu tempat, katakanlah kita nak pergi daripada Kuala Lumpur nak ke Alustar, tapi berhenti di Ipoh, dan berapa hari berhenti kat Ipoh, rumah kakak, berapa hari nak duduk. Kalau tak lebih daripada 3 hari, kita boleh kasar, boleh jamak. Teruskan perjalanan, tak lebih daripada 3 hari, boleh kasar, boleh jamak. Tapi memang dengan niat kita nak pergi ke Alustar,
Tapi di sana ada abang, ada kakak, ada pakcik dalam perjalanan. Berhenti 2 hari, 3 hari, 2 hari, 3 hari. Sampailah dekat kampung kita. Yang kita nak pergi mungkin 10 hari perjalanan. Kita nak ajak, nak buat kenduri. Kadang-kadang kita terpaksa pergi rumah ini, nak kena beritahu maklumat jemputan mereka. Jadi makan masa. Maka boleh qasar, boleh jamak, tak ada masalah. Baik. Dan seterusnya soalan daripada Zuhaidi. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah solat qasar walaupun dah sampai ke destinasi kita? Jadi kita kata dalam perjalanan, kalau dah sampai destinasi yang kita nak dan kita memang niat untuk duduk tidak lebih 3 hari, boleh. Tapi kalau kita tak tahu berapa hari nak duduk, ataupun kita niat nak duduk lebih daripada 3 hari, tak boleh qasar, tak boleh jamak. Baik, itu dia. Kita nak berhenti rehat sekali lagi. Untuk anda selepas ini boleh hubungi 03-6205-1500. Rakan tugas saya Mona akan bantu anda terus bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Jika anda sedang berbaris untuk membayar tol ataupun sedang menunggu giliran untuk bergerak di lampu trafik, adakah anda berasa marah jika ada orang yang memotong barisan? Marah? Marahlah. Perbuatan memotong barisan adalah perbuatan biadab dan mementingkan diri sendiri. Betul tu. Betul. Memotong barisan sebenarnya memburukkan lagi kesesakan lalu lintas dan juga mengganggu emosi pemandu lain yang boleh menyebabkan kemalangan. Oh, macam tu. Bertimbang rasalah dan tunggu giliran anda. Anda mampu mengubahnya. Ingat, semua yang kita lakukan pada anak-anak tak mengharapkan penghargaan daripada makhluk. Sebab makhluk terlalu lemah untuk menghargai kita. Sebaliknya Allah, awal-awal lagi Allah telah menghargai kita, mengiktiraf segala jerih payah kita dalam melahirkan, mengandung dan membesarkan anak-anak. Dan Allah tidak pernah lalai walau sedikit pun daripada melihat, menilai dan membalas semua kebaikan yang telah kita berikan kepada anak-anak kita. Kerana Allah, nanti kita akan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, terima kasih kepada anda terus bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Fazli Al-Yamani pada pagi ini. Alhamdulillah kita berkongsi berkenaan tajuk solat qasar, juga berkaitan solat-solat. Mana ada persoalan boleh menerusi Facebook di facebook.com/ikim.fm. InsyaAllah kami akan persoalan, juga menerusi talian 0362051500. Mungkin ada lagi nota-nota pesanan Ustaz nak kongsi sebelum kita mengambil talian kita, Ustaz? Masih lagi kalau kita lihat apa yang saya nak sebut tentang syarat nak qasar ni, kita tak boleh ikut imam yang melakukan solat tamam. Jadi katakanlah imam dia walaupun solat tamam dia buat katakanlah subuh, dia buat 2 rakaat. Kita semalam kita dalam perjalanan, kita tertidur sehinggalah isyak kita terlepas. Maghrib tak buat, isyak tak buat. Sekarang ni kita nak ikut imam. Imam buat 2, kita nak buat 2 juga, tak boleh. Kita kena buat 4. Kalau ikut imam, maknanya kalaupun imam dah buat 2, tinggal lagi 2, kita nak tumpang 2 akhir, tak boleh. Ataupun imam dah sampai tahiyat akhir dah, kita datang Allahu Akbar dan duduk. Lepas imam bagi salam, kita bangun. Nak tambah berapa? Kena tambah 4. Tak boleh kita tambah 2. Sebab kita dah ikut imam. Syarat dia, jangan ikut imam yang melakukan solat tamam. Kalau kita tak tahu imam ni tamam tak tamam. Contoh kalau macam RNR lah. Kita tengok kadang-kadang yang jadi imam ni, dia yang berniaga. Kawan-kawan berniaga, dia ada pakai topi khas. Kita tahu dia berniaga buah dan sebagainya. Dia jadi imam. Ini kita tahulah orang tamam. Jadi kita tak boleh ikut dia. Tapi kalau orang yang kita rasa dia ni macam kita tadi nampak dah atas bas sama, kita tak tahu dia nak buat berapa, kita boleh niat, kalau dia tamam, saya tamam. Kalau dia qasar, saya qasar. Itu boleh kalau kita tak tahu kedudukan imam. Tapi kalau kita tahu memang imam buat tamam, kita tak boleh buat melainkan kena tamam. Kalau kita buat 2, sehinggakan katakanlah kita ikut imam di tahiyat akhir, imam bagi salam, kita bangun, kita nak buat 4, tiba-tiba terbatal solat kita,
angin datang entah macam mana, terlepas. Kita pergi ambil wuduk, datang. Maka di sini kita kena buat 4 juga. Kita tak boleh buat kasar kerana kita sudah mengambil satu risiko awal, iaitu dengan ikut imam yang melakukan solat tamam. Baik, terima kasih Ustaz. Ada juga yang bertanya Ustaz, boleh jelaskan maksud bermustautin dan bermukim? Mustautin ialah kita meniatkan untuk tinggal di satu tempat dan tidak akan berlaku pindah randah ke sana sini apa-apa zaman sekalipun, apa-apa masa sekalipun, itulah tempat tinggal kita. Maka itu dikira mustautin. Ada orang yang duduk di tempat dia akan berpindah. Atas sebagai contohlah guru-guru sekarang ni, dia akan ada sekejap dipindah ke Johor, kejap dipindah ke Kedah. Jadi atas tempoh kerja, ataupun orang yang bekerja sebagai askar, kadang-kadang dipindah sana, dipindah sini. 3 tahun dia dah tahu dah. Atau saya tengok juga banyak yang bekerja dengan embassy di luar negara. Kita tanya berapa tahun di sini, dia kata kita kali ni datang untuk 3 tahun, lepas ni tah negara mana pula kita dihantar kemudian. Jadi orang ini dia walaupun duduk 3 tahun, 10 tahun di satu-satu negara, maka dia tak dikategorikan sebagai mustautin, dia hanya mukim. Dia duduk 10 tahun katakan. Dia kerja sebagai seorang daripada kaki tangan embassy 10 tahun. 10 tahun dia adalah mukim. Dia bukan mustautin. Tak kira lah dalam negara atau luar negara. Kita duduk 10 tahun, 20 tahun, yang mana kita akan balik ke kampung asal. Maka kita dikira mukim. Orang mustautin ni dia tak pindah dah. Dia duduk, tak kira dia duduk rumah sewa atau rumah sendiri, yang penting dia duduk situ, tak pergi ke mana. Kalau pergi pun hanya sekadar urusan bisnes atau ziarah atau apa-apa yang tidak menyebabkan dia tak balik, dia akan balik semula. Itu dipanggil mustautin. Baiklah. Dan Puan Ida Arifin bertanya, bila sebenarnya Ustaz mula tempoh 3 hari jamak kasar? Hari bertolak dari rumah atau dah sampai destinasi? Kita kata 3 hari yang kita boleh duduk di satu tempat, yang mana kita boleh melakukan. Dia kira bila kita sampai dan bermula hari. Hari dalam Islam bermula malam ataupun pagi. Kalau ketika perjalanan kita sampai malam, maka besok pagi bermulalah subuh tu, daripada subuh besok itu 1 hari. Kalau kita bertolak siang sampai petang, nanti maghrib bermulalah waktu untuk besoknya, dikira 1 hari. Maka waktu perjalanan tak dikira. Perjalanan masuk ataupun perjalanan pergi ataupun balik, itu tak dikira sebagai hari yang kita kata 3 hari tadi. Kalau kita niat nak duduk di 3 hari, tapi urusan kita tertunda. Ini selalunya berlaku kepada mereka yang berurusan visa. Dia pergi ke embassy kata 2 hari lagi datang. Datang pula lagi dia kata 3 hari, 2 hari, 3 hari, 2 hari, 3 hari. Embassy dia mainkan kita, terpaksalah kita tunggu, dah sampai 18 hari. Boleh kita kasar, boleh kita jamak. Gitu ya. Dan kita bersedia menerima pemanggil kita yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum, nak tanya. Waalaikumsalam. Kalau saya nak keluar negeri, memang dah niat dah duduk lebih dari seminggu, so dari mula tu saya dah tak boleh kasar dan jamak. Itu saja soalannya. Tapi kita tengok seminggu tu di mana. Kalau seminggu kita duduk berpindah-pindah, katakanlah kita daripada Kuala Lumpur pergi seminggu ke utara, 3 hari di Penang, 3 hari di Alustar, 3 hari di Arau sebagai contoh, itu boleh kasar. Tapi kalau memang menetap daripada KL terus ke Alustar seminggu, itu tak ada kasar, tak ada jamak. Kalau dah memang kita dah dapat tiket, dah dimaklumkan kita akan duduk di sini selama, kadang-kadang ada kursus, kita tengok ada kursus dah diberi tarikh dah. Kursus tu akan mengambil masa sepanjang tempoh seminggu, katakan 7 hari atau 5 hari habis. Sampai saja dekat hotel yang kita menginap tu dah kira, kita dah kira mukim. Kita wajib Jumaat dan buat solat tamam, tidak boleh kasar, tidak boleh jamak. Melainkan masalah kita pergi ke Mekah. Jadi kalau masalah kita pergi ke Mekah ni, kita memang dah tahu perjalanan kita 13 siang 11 malam, ataupun 11 malam 11 siang 9 malam. Kita dah tahu dah.
kita akan dapat duduk 2 hari di Madinah atau 3 hari di Madinah, seminggu di Mekah. Boleh ke? Kerana banyak jemaah dia buat qasar, buat jamak. Jadi kita kata di sini kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, kita dah tak boleh buat qasar dah. Kerana kalau kat Mekah kita dah duduk lebih daripada 3 hari. Tapi di sana ada pendekatan mazhab lain yang mengatakan qasar dan jamak ini diberi kepada orang yang melakukan ibadat haji atau ibadat umrah. Kita boleh pakai dia punya pendapat untuk kita qasar. Tapi kalau di Mekah saya rasa dengan tempat penginapan yang selesa dan faedah solat berjemaah dengan jemaah yang ramai, tak perlulah kita nak terkejar-kejar. Kita buat tamam dengan imam, dengan jumlah jemaah yang ramai. Kadang-kadang ada ketikanya kita dapat berjemaah juta manusia. Jadi takkan kita nak buat seorang, rugilah kita. Ya, belanja dah banyak, masa dah lama, anak keluarga dah tinggal. Tiba-tiba di sana kita buat ringkas mudah, tidur je lebih. Asyik-asyik tengok TV, kartun pula tu. Jadi itu rugilah. Buatlah bagi sempurna, insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita cuma memanggil kita yang seterusnya, Ustaz. Solat khasar ni dipendekkan, mana kita solat macam contoh zuhur lah. Usuli fardhu zuhri rakaat ini fardhun zuhri adaan lillahi ta'ala. Kemudian habis 2 rakaat ni kita terus bangun meneruskan perjalanan. Kemudian masuk asar lagi, nanti kita buat lagi 2 rakaat untuk asar punya. Ini yang saya nak faham ni khasar dululah. Sebab kalau jamak tu sebab saya ni sangat tak faham. Banyak kali dah saya dengar ni tapi masih tak faham. Apa nama ni, nak tahu dia punya khasar yang sebenarnya. Bagi mana bolehkah buat macam yang saya kata tadi tu? Mengenai dengan qasar, kita ada 2 perkara yang diberikan kemudahan. Di antara banyaknya ialah kita boleh qasar dan jamak. Pada minggu ni kita tumpu pada qasar. Qasar dan jamak ni dia bukan mesti sekali. Kita boleh buat qasar saja tanpa jamak. Kita juga boleh buat jamak saja tanpa qasar. Dan kita boleh buat kedua-duanya sekali. Jadi sekarang kalau kita nak tumpukan kepada qasar, jadi katakanlah kita sampai setempat, kita akan buat solat zuhur, maka kita niat qasar. Usalli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur qasar kerana Allah, ataupun usalli fardhu zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat zuhur 2 rakaat kerana Allah, itu qasar. Jadi bila kita buat solat yang macam ini 2 rakaat dengan niat tadi saja, kerana kita pengisian niat ialah 3 yang wajib. Usalli saja aku solat, fardha sebut fardu, dan zuhur sebut zuhur. Cuma rakaat tu sunat kita sebut, tapi di sini kita kena hadirkanlah sama ada kita qasar ataupun kita buat 2 rakaat. 2 rakaat dengan qasar tu samalah. Jadi qasran ataupun kita kata 2 rakaat. Maka Allahu Akbar, buat kita punya solat 2 rakaat. Nanti bila sampai nak buat asar pula, begitu juga asar. Maka hukum solat kita di sini adalah tepat, sahih, sah solat kita, tak ada masalah. Jadi kalau kita jamak pun kita campur je lah lagi. Yang penting qasar kita sudah menepati apa yang dikehendaki. Yang penting niat untuk qasar mesti berlaku semasa takbir. Jangan dah takbir lepas tu baru teringat. Ada tak boleh dah. Jadi kita kena ingat syarat nak qasar mestilah niatnya dibuat dalam takbir. Baru betul. Baik, terima kasih. Ansur-ansurnya. Katanya, macam kita keluar lebih daripada 3 mahalah tu, kan kalau kita dalam berhadas besar lah. Tapi dalam tempoh 3 hari tu, 2 hari selepas tu kita dah suci daripada haid. Pada hari ketiga tu kita, hari ketiga atau keempat tu kita masih boleh qasar atau tidak? Itu saja. Assalamualaikum. Bagi orang perempuan dalam perjalanan, bila dalam uzur, hari pertama uzur, jadi hari kedua atau hari ketiga atau hari ketiga tu dah bersih, maka 2 hari lepas tak solat pun, sekarang baru nak solat, boleh, tak ada masalah. Boleh dia qasar di ketika mana dia bersih. Dan kalau satu orang tertinggal solat, kadang-kadang dalam perjalanan kita ke airport ni selalu berlaku, waktu solat masa tu lah check in. Allah, zuhur, maghrib dah masuk, kita kena check in. Jadi
kita terlepas maghrib. Naik pula duduk penat letih sekali tertidur. Jaga dah subuh. Jadi kita bila nak qada, macam mana dengan isyak? Boleh ke qada 2 rakaat? Kita kata kalau tinggal dalam perjalanan dan kita nak buat dalam perjalanan walaupun perjalanan yang lain, maka boleh kita qasar. Cuma jangan nanti katakanlah kita tertinggal isyak dalam perjalanan, tapi bila dah balik sampai kat Malaysia ni, sampai kat rumah, kita nak qada, maka kena qada tamam. Atau solat yang kita tinggal semasa kita di tempat kita tinggal, tiba bila dalam perjalanan waktu kita banyak, kita nak qada, itu kena buat tamam. Yang boleh qada qasar ni suatu yang kita tinggal dalam perjalanan dan kita nak qada pun di 2 perjalanan yang berbeza, boleh kita qasar qada kita. Itu dia punya kedudukan. Baik, dan kita dengar manggil seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Nori dari Ipoh. Suami saya dah beli rumah di PLIA dan niat kami memang nak terus menetap di sana. Baru-baru ini suami membuat permohonan untuk bertukar, tetapi tak diluluskan atas sebab baru 2 tahun berkhidmat di Ipoh. 11 kali kami memang akan pulang ke kampung sambil melihat rumah tersebut. Adakah boleh solat jamaah dan qasar? Terima kasih Ustaz. Baik, kalau kita dah merancang untuk berpindah ke satu tempat, dia tidak bergantung kepada kelulusan permohonan tadi. Suami minta nak balik supaya dapat bertukar ke KLIA katakan. Tak dapat, baru 2 tahun, mungkin majikan kata 2 tahun tu singkat, awak kena 2 tahun lagi, 4 tahun lagi. Kita dah niat nak balik duduk di sana. Jadi kita kata bila kita niat untuk duduk dan menetap di satu tempat, itulah tempat mustautin kita. Jadi kalau kita di Ipoh ni masih lagi kita dianggap sebagai muqim yang kita kena laksanakan solat macam biasa. Cuma kita tak bolehlah nak qasar dan jamak, kerana itu tempat kita, tempat iqamah kita, tempat kita sebagai muqim kita, dan mustautin di tempat yang kita dah rancang. Walaupun kadang-kala banyak berlaku orang merancang untuk menetap di satu tempat setelah 10 tahun bekerja, setelah pencen bekerja. Apa yang dirancang dan diniatkan, itulah tempat yang akan menjadikan dia mustautin pada satu masa. Maka sekarang ni dia buat hukum dia, selagi belum masuk kawasan itu dikira musafir. Baik, terima kasih. Dengan seterusnya, saya nak bertanya, saya ni kena penyakit stroke dah 5 tahun. Bila dah masuklah waktu, baru saya pergi mengambil uduk. Lepas tu saya bila nak pakai pampers kentut, lagi keluar kencing. Macam mana saya nak semayang tu? Bagi orang yang uzur, kita tengok keadaan angin ni, memang kita kata benda yang tak diduga dia akan datang, kentut, kencing. Tapi kalau dia suatu yang memang dah jadi tabiat, kejap-kejap kentut, kejap-kejap kentut, jadi nak cari masa yang sunyi tak ada, sentiasa ada masalah. Jadi ini sebenarnya bukan suatu perkara yang menjadikan halangan. Tak, kita pastikan 2 perkara. Pertama, waktu dah masuk. Yang kedua, ambil wuduk secara berturut-turut. Maka dengan 2 keadaan ini, kita boleh teruskan wuduk kita dan solat kita, walaupun kentut tu kejap datang, kejap datang, kejap datang, ataupun buang air kecil. Ada orang dah sampai tahap sentiasa je meleleh, air sentiasa keluar, maka pakai pampers, tutup, dan air biar dia keluar, tak ada masalah. Yang pasti 2 syarat tadi, pastikan waktu wuduk diambil setelah masuk waktu dan berturut-turut, maka tak ada masalah. Tapi kalau orang yang bukan penyakit, jadi sekali-sekali datang, maka itu kena ambil wuduk macam biasalah. Itu dia kedudukan. Baik, terima kasih Ustaz. Seterusnya, kita semayang hormat waktu boleh buat kasar tak? Lagi satu, kalau perjalanan kita balik ke Malaysia daripada Mekah, kita dah membelakang kiblat, kita duduklah kapal terbang. Lepas tu kita ni pertama kita nak menghadap kiblat, maknanya kita kena takkan kita nak alih muka kita ke kiblat sebab muka kita dah pandang ke Malaysia. Hormat waktu boleh tak kasar? Kita kata boleh. Kita dalam perjalanan atas flight, memang kalau dalam perjalanan pergi satu perkara mudah, kita dapat menghadap kiblat. Tapi bila balik,
kita sedang membelakangkan kiblat. Maknanya kalau kita nak pusing juga, orang akan tengok pelik, apa orang ni duduk menghadap belakang. Jadi kita pun tak selesa. Nak duduk dengan kita nak usingkan ke belakang, tempat pun tak cukup. Jadi sebenarnya syarak dia tak akan membuatkan kita sampai cukup terhimpit. Susahnya sampai macam ni, seksa. Tak. Kita buat apa yang terdaya. Sekali kita membelakangkan kiblat, kita duduk, kita buat apa yang terdaya. Atas kapal terbang, memang kita tahu kita tak dapat ambil wuduk dengan sempurna. Kita tak dapat qiyam dengan sempurna. Tak dapat sujud dengan sempurna. Apa yang kita boleh buat? Mungkin bacaan kita boleh. Rokok tunduk sikit, sujud bawah sikit. Buat apa yang terdaya. Bila kita sampai, waktu ada, kita ulang. Kalau waktu habis, kita qada. Solat tadi automatik dipanggil sebagai solat hormat waktu. Maknanya kita telah memberikan satu penghormatan kepada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah dah sebut sesungguhnya solat pada orang beriman ni satu ketetapan yang ditetapkan pada waktunya. Kita dah buat. Kalaulah tak sempurna, kita ulang semula bila kita sampai. Kalau waktu dah tamat, kita qada solat kita. Yang penting itu yang kita buat. Kalau ditakdirkan ajal kita tiba dalam keadaan di saat itu, kita telah buat apa yang kita terdaya. Baik, terima kasih. Seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya masih kurang jelas mengenai solat jamak kasar, iaitu mengikut imam yang tamam. Jika kita mengikut imam tamam, kita buat jamak kasar ketika waktu maghrib. Apabila selesai imam menunaikan solat maghrib dan kita teruskan dengan solat isyak kasar, minta tolong Ustaz jelaskan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebenarnya apa yang perlu kita faham, kita ada jamak dan ada kasar. Jadi kalau kita tengok maghrib, kita tak kasar. Seperti kita ikutlah imam tamam. Kita sampai tempat, imam buat maghrib, kita ikut dia. Kerana maghrib kita dengan maghrib dia sama je, kita tak boleh nak kasar. Jangan dia buat 3, kita buat 1.5, mana boleh. Jadi kita ikut imam tamam, tak ada masalah. Kerana maghrib bukan kita kasar, kita ikut imam. Cuma nanti bila solat isyak, kita niat dalam maghrib kita nak jamak. Habis saja salam, tanpa melengahkan solat, terus buat isyak. Kalau kita buat isyak bersendirian ataupun ada rakan-rakan yang memang dalam perjalanan yang sama, kita nak buat berjemaah. Kita lantik satu kawan, awak jadi imam, kita ikut kamu. Maka semua ni memang satu rakan seperjalanan. Maka boleh, tak ada masalah berjemaah. Yang pasti imam dia bukan orang yang buat tamam. Dia juga musafir, dia buat kasar sama dengan makmum. Boleh, tak ada masalah. Tapi maghrib tadi kita dah beritahu, maghrib bukan ada kasar, boleh kita ikut imam. Dan tamamnya imam 3, kita 3, itu sah. Dan isyak kita buat bersendirian atau jemaah sesama kita. Yang penting kita boleh buat isyak secara kasar dan jemaah, tak ada masalah. Baik, 2 pemanggil terakhir kita. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 2 soalan. Salam pertama, contoh kalau saya daripada KL nak balik Terengganu, okey, naik bas. Lepas tu saya sampai Hancam Putra tu saya dah buat jamak maghrib dengan isyak. Boleh ke? Okey, soalan yang kedua, dan saya macam satu masa dulu saya pernah macam bermusafir tapi macam pergi dating lah contohnya. Tapi saya buat solat jamak kosong. Macam mana dengan solat jamak saya tu, boleh ke? Okey, itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita duduk di Kuala Lumpur, nak ke Terengganu, dan kita tahu bas di jalan Putra sana, stesen Putra. Jadi situ tak boleh kasar, tak boleh jamak. Kita duduk di KL. Kerana itu masih dikira kawasan KL. Kita tak boleh kasar, kita tak boleh jamak. Kita kena pastikan bas kita keluar daripada KL. Mana keluar KL ialah Seri Gombak. Masuk menghala jalan ke Genting. Di sana barulah kalau bas berhenti di mana-mana dalam perjalanan, boleh kita kasar, boleh kita jamak. Adapun mengenai dengan perkara yang telah lalu, kita telah buat dulu, jalan kita keluar berdating, jumpa dengan kita punya pasangan kita. Tapi tak adalah kerana maksiat apa-apa. Orang dulu dia jumpa biasa, duduk pun jauh-jauh. Dia tak duduk macam sekarang ni, sebelah-sebelah. Dulu duduk berdepan, kadang-kadang ada kawan lain, ada mak sekali teman. Jadi itu boleh kasar, boleh jamak, tak ada masalah. Jadi kita tak perlu nak ulang solat yang lama. Solat kita sah, insyaAllah. InsyaAllah. Dan yang terakhir untuk pagi ni, soalan saya mengenai solat di awal waktu, sebelum masuk
waktu ya. Kalau kita nak pergi naik flight kan, macam kita pukul 7 kan, jadi sebelum, kalau kita daripada KL tak sempat untuk solat subuh, jadi kita solat di awal waktu sebelum masuk subuh, itu apa hukum dia, Ustaz? Baik. Soalan begini, saya pernah juga jumpa satu kawan, dia bertanya, dia kata dia punya flight betul-betul waktu solat. Jadi dia kata masa itulah dia nak buat, kita kata nak check in barang apa semua, tapi waktu solat. Jadi dia tanya, boleh tak saya ambil solat saya ni pukul 12.30 supaya dapat saya buat sempurna zuhur dengan rakaatnya, nanti bila time check in waktu masuk saya dah selesai. Kita kata tak boleh kita buat sebelum waktu. Bahkan kalau kita sengaja solat sebelum waktu, itu adalah satu perkara yang haram, dosa daripada dosa besar. Sengaja satu orang melakukan solat sebelum waktu atau sengaja melakukan solat setelah habis waktu, dengan sengaja itu dosa besar. Cuma sebelum waktu tidak sah sama sekali, di akhir waktu sah dengan dosa. Jadi dengan itu jangan kita buat sebelum waktu. Walaupun atas kapal terbang, buatlah solat kita apa yang terdaya. Itu yang lebih baik. Ya. Okay. Sebab Ustaz jawab ataupun kongsikan menerusi Tahsinul Ibadah pada pagi ni. InsyaAllah mungkin penutup sikit Ustaz. Jadi saya terus mengajak para pendengar, gunakanlah apa sahaja cara untuk dapat kita tambahkan ilmu kita. Kerana kita jangan lupa apabila disebut al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau kita nak berjalan di waktu malam, cahaya adalah penting untuk menampakkan kita laluan mana kita nak pergi. Begitulah hidup kita, mesti ada ilmu. Dan cari ilmu ni, dia tak ada sempadan dia. Bukan pencen dah habis lah. Tak. Ilmu untuk membina hidup sebagai mentaati perintah Allah, maka carilah sepanjang kita hidup, insya-Allah.